أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini walau sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang masih lagi memberi kesempatan, ruang dan peluang pada kita untuk kita bersama pada pagi ini mendirasahkan hadis 40 berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan semua kita ada kitab, insya-Allah. Kita ada di luar, tak payah bayar. Tuan-tuan ambil ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok hadis yang kedua. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan keburukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fi adami qala al-hadits ats-tsani fi adami fuhshihi sallallahu alaihi wasallam. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحش. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. Dia benar seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, kata dia,
lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu fahishan wala mutafahishan. Nabi itu bukan seorang yang fahish dan juga bukan mutafahish. Fahish buruk pada perkataan, mutafahish buruk pada tingkah laku. Maka sahabat Nabi ini sebut, tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu orang yang buruk pada perkataan, dan tidak pula Nabi itu buruk pada tingkah laku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah utusan yang Allah utuskan kepada umat manusia di akhir zaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah penutup bagi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan, umpama Islam ni ialah seperti satu bangunan, bahkan satu bangunan yang cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang yang lalu akan terpesona melihat bangunan yang cantik ni, dan semua orang memuji-muji akan keindahan dan kecantikan bangunan ni. Cuma bangunan yang cantik ni sikit lempang kerana masih belum ada satu bata yang masih belum disempurnakan. Semua dah cantik, cuma yang bata satu yang tak buh lagi. Maka Nabi kata, akulah bata yang satu tu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah penyempurna kepada agama yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia dari Adam sampailah ke akhir zaman. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak dulu ialah Islam. Sejak dari Adam, sejak dari Nabi Allah Adam sampailah mewarisi zaman berzaman. Jadi agama sepanjang zaman ialah Islam. Cuma orang tanya tu, agama Yahudi, agama Nasrani. Agama Yahudi, agama Nasrani, jadi agama Yahudi disebut dengan agama Yahudi, disebut dengan agama Nasrani selepas mereka menolak Islam. Nabi Allah Musa datang bawa Islam, Nabi Allah Isa bawa Islam. Tapi selepas daripada mereka tolak Islam, jadi ketika itu mereka pun dinamakan dengan agama Yahudi, mereka pun dinamakan dengan agama Nasrani. Tuan-tuan, subhanallah. Maka sebab itu, maka ia dibuktikan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ketika Nabi SAW berada di Masjid Al-Aqsa, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita SAW diarah oleh Jibril untuk mengimami sembahyang yang makmumnya ialah 9 rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Di belakang Nabi ada 124,000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabi-nabi. Dalam tu ada 313 orang rasul. Semua mereka itu bersiap sedia menunggu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk mereka nak menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, jadi mereka dah tunggulah, dan mereka dah tahu, mereka telah diberitahu
bahawa mereka akan diimamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika nak semayang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jibril pegang tangan Rasulullah. Dia pimpin Nabi ke tempat imam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengimami Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Itu memberi isyarat bahawa Sayyidina Muhammad semua tu agamanya satu, iaitu Islam. Jadi kalau agamanya bukan Islam, bagaimana Nabi akan mengimami mereka yang bukan beragama dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada umat manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai ke akhir zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, telah pula menyatakan dengan tegas dalam kitab suci Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut, wa may yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang cari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima selama-lamanya. Jadi ayat tu mai fal dengan falan yuqbala minhu, nafi lil abad. Siapa terima selain Islam, cari selain Islam sebagai agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia tidak akan diterima selama-lamanya. Baik, jadi pada sini kita faham bahwasanya Nabi ialah utusan untuk sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semua akan berpayung di bawah liwa'ul hamdi, iaitu panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dibangkitkan esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Di atas sifat Nabi yang sebegitu, Nabi kita ialah utusan untuk sekalian alam. Nabi ialah Rasul yang jadi penghulu semua Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ialah penyuruh kepada Tuhan. Jadi di atas kedudukan Nabi yang sebegitu besar dan utama, maka yang Nabi sampaikan ialah perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang diperintah oleh Allah untuk Nabi kita sampaikan. Maka sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah Nabi itu menuturkan mengikut kemahuan dia, tapi yang Nabi cakap ialah yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan yang Allah wahyukan. Satu, maknanya Al-Quran. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi perakukan, semua itu namanya hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Nabi cakap, yang Nabi lakukan, yang Nabi kita perakukan, semua itu hadis. Maka sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun Nabi hidup untuk kita. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Apa maknanya 23 tahun Nabi hidup untuk kita? 23 tahun itu ialah panduan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan pedoman untuk umatnya. Tidak ada satu pun pergerakan Nabi yang bukan hukum. Tidak ada satu pun perkataan Nabi yang bukan hukum. Dan tidak ada satu pun yang Nabi perakukan melainkan semua hukum. Maknanya syarat daripada bangkit tidur Nabi sampailah Nabi tidur balik, bahkan sepanjang tidur Nabi, semua adalah panduan pada kita. Semua tu hukum. Hatta
Nabi lupa pun jadi hukum. Hatta Nabi salah pun jadi hukum. Kena abang kata, semua yang berkait dengan Nabi itu ialah hukum hakam. Sebagai contoh, satu hari Nabi SAW didatangi oleh pembesar Quraisy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pembesar Quraisy ni pamai, dia nak tahu tentang Islam. Maka Nabi kita SAW pun dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan mengharapkan mereka masuk Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Nabi pun cerita Islam ni begini, Islam ni begini. Tiba-tiba datang seorang buta. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia bukan tahu siapa tu dengan Nabi. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar orang tu bagi salam, Sayyidina Muhammad, Nabi pun beralih. Lah, awak mai waktu ni dalam hati Nabi. Aku tengah sibuk ni. Kok lepas masuk Islam. Nabi tak rasa tak seronok. Bila orang bagi salam, Nabi beralih. Tapi Nabi tak seronok. Awak mai waktu ni, pasal apa mai time ni? Muka Nabi masam, tapi tak seronok. Nabi pun tinggal dia, Nabi pun cerita Islam dekat depa ni, pembesar Quraisy. Ketika tu juga turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasam mukalah dia, datang orang buta. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni Islam dah, hak ni tak Islam lagi. Mana apa? Nabi salah. Pada Nabi, hak ni lah kena bagi perempuan dulu, tak Islam lagi. Hak ni tak apa dah, Islam dah. Mengikut hukum yang tepat, hak Islam kena jaga. Hak ni belum lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hukum tak? Hukum. Oh betul macam tu. Nabi tu ingat, hak betul macam ni, hak betul macam ni. Jadi hukum. Nabi salah pun jadi hukum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian juga berlaku dalam peristiwa Badar. Dalam perang Badar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Islam menang. Bila Islam menang, jadi mereka yang kalah ditawan. Dalam tawanan tu, ramai orang perempuan kena tawan, budak-budak kena tawan, orang lelaki yang masih hidup kena tawan. Macam mana tawanan boleh ramai? Tawanan boleh ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebabnya kerana orang Arab dulu kalau perang, bukan sekat pergi perang tu laki-laki. Yang turut pergi perang tu anak bini pun pergi juga. Anak bini bawa binatang ternakan, pergi semua. Dia bahannya macam orang pergi tengok bola. Penuh di atas tu sorak, gol, sorak tu. Perang pun macam tu juga. Abang berjuang. Kalau abang mati, siapa nak bela kami? Pakat duk dengar, ini seorang. Akhirnya si ayah ni semangat perang sebab dengar bini. Ya, abang perang. Macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tu je bila kalah, semua tu akan yung balik, ditawan. Jadi bila semua balik ditawan sampai ke Madinah, Nabi SAW sahabat Sayyidina Muhammad panggil dua orang sahabat, Nabi nak bincang. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Nabi kata Abu Bakar, ni tawanan nak buat apa? Pandangan hang macam mana? Rasulullah, kita ni ramai anak-anak kita yang masih belum boleh membaca. Ramai anak-anak kita yang masih belum menulis. Lepas ni hak boleh menulis ni, kita suruh lepas ajak anak-anak kita untuk pandai menulis. Yang reti membaca, sahabat Sayyidina Muhammad, lepas ni ajak anak-anak kita supaya agar mereka boleh membaca. Nabi kata betul juga. Nabi setuju dengan pandangan Sayyidina Umar. Pandangan macam mana? Abu Bakar bagi pandangan dah. Rasulullah, Sayyidina Umar hatu dia, pancung, bunuh semua. Dalam dua pandangan tu, sahabat Sayyidina Muhammad, Nabi condong kepada
pandangan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba turun wahyu. Bila turun wahyu yang membetulkan masalah Sayyidina Muhammad, pandangan Sayyidina Umar ke betul, adapun pandangan Sayyidina Abu Bakar ke betul. Ketika itu rupanya wahyu turun membenarkan pandangan Sayyidina Umar. Ketika itu Nabi kita menangis, Sayyidina Abu Bakar menangis. Nabi kata, kalaulah di atas kesilapan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjadikan Tuhan menurunkan bala, habis semua kena. Jadi nampak tak? Salah Nabi pun jadi hukum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada hadis itu dapat kita faham, bala-bala yang turun ialah dengan sebab salah manusia. Bala-bala yang turun ialah dengan sebab salah-salah manusia. Semalam saya sambil nak tidur, tengoklah scroll TikTok soalan saya nama. Scroll tiba-tiba masuk satu maklumat. Allahu Akbar. Mari kita minta Allah lindungi kita semua. Ada satu gunung berapi di Laut Andaman. Dia sedang keluar dia punya laba dia. Akan meletup gunung berapi itu. Maka subhanallah, masa dia dalam TikTok dia sebut soalan Sayyidina Muhammad, kalau sampai masanya habis Aceh, habis pantai barat. Faham pantai barat? Bukan pantai timur, pantai barat. Allahu Akbar. Jadi maknanya, marilah kita minta Allah lindung kita semua daripada malapetaka yang besar ni. Ni telah pun dikeluarkan oleh saintis dan juga pakar-pakar dalam bidang ni. Ya subhanallah, kalau ikut manusia, masalah Sayyidina Muhammad, tu kita kena jaga. Waktu yang kita kena jaga, waktu duha macam ni, dan juga waktu malam. Bala akan sampai waktu duha ataupun waktu malam. Jadi dalam Quran disebut duha wa hum yal'abun. Bala dia main waktu duha, waktu orang sedang galik, bermain-main alqa. Salah Sayyidina Muhammad. Ingat tak tsunami Aceh hari itu, main waktu macam ni. Begitu juga bayatan wahum naimun, mai waktu malam ketika manusia tidur. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalaulah dengan kesilapan ini, kalau Tuhan tak ampunkan kita, habis semua akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saat lain ialah ketika mana Nabi lupa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang yang 4 rakaat. Tiba-tiba Nabi sembahyang hanya 2 rakaat. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun bangkit bersandar di tiang. Seorang sahabat mai tanya Rasulullah, aqasarta? Adakah engkau qasar ya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat mereka ada ilmu. Sembahyang yang diqasarkan, sembahyang yang kita berjalan cukup 2 marhalah. Tapi pasal apa sembahyang di kampung sendiri qasar? Aqasarta ya Rasulullah? Engkau qasar ke Rasulullah? Ataupun bolehkah qasar Rasulullah? Tak, Nabi kata, bal tamam. Aku sembahyang 4 rakaat. Cukup. Kata para sahabat, bal qasarta ya Rasulullah. Kamu qasar Rasulullah. Oh, Nabi berbangkit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi balik tempat imam, Allahu Akbar. Para sahabat pun Allahu Akbar, ikut Nabi balik. Nabi sambung 2 rakaat saja. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi tak buat 4 rakaat. Nabi buat 2 rakaat saja. Baik, Nabi lupa, tapi jadi hukum. Daripada situ dapat kita faham soalan Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang sembahyang jadi macam tu, sembahyang 4 tapi dia terbuat 2, dia tak payah agak takbir sembahyang lain. Cukup dia sambung dengan 2 rakaat saja.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dengan syarat. Dengan syarat dia bercakap jangan lebih daripada 6 patah perkataan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nampak tak? Jadi semua dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua jadi hukum selama 23 tahun. Baik, selain daripada hukum, kalau tak berkait dengan hukum, berkait dengan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak berkait dengan hukum, berkait dengan akhlak. Contoh hadis ni. Hadis ini bukan cerita tentang hukum, tapi menceritakan tentang akhlak. Adalah Nabi SAW itu ialah orang yang dia bukan fahish. Fahish mana cakapan yang buruk. Ataupun kalau orang Kedah ni, orang panggil apa? Cakap lolak. Lolak. Cakap lolak, orang cakap macam tu. Nabi tu, hatu panggil fahish. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak cakap fahish. Nabi tak cakap lolak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab yang pertama Nabi Rasul. Bila Nabi Rasul, Nabi ialah penyampai hukum. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi pendidik yang memberi didikan kepada umat. Sebab Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Manusia ni subhanallah, seorang yang keluar ke dunia ni, dia sudah ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibekalkan dengan akhlak. Apa dia makna akhlak? Akhlak ni iaitu kita buat baik ke orang. Macam mana cara ataupun neraca dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraca dia, setiap orang nak orang buat baik ke dia. Betul tak? Dan setiap orang akan marah kalau orang buat tak baik ke dia. Itu maknanya, tu neraca kita nak buat baik ke orang. Jadi kita ukur macam mana kalau orang buat hak baik itu kat kita. Kita suka. Suka. Kita akan buat baik hak tu kat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda yang kita tak suka orang buat kat kita, jangan buat kat orang lah benda tu. Tu dia panggil, setiap manusia ni dah ada benda tu dalam jiwa dan diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maknanya dia sudah ada akal untuk menimbang. Manusia ni dia ada dua, akal dan nafsu. Nafsu condong pada yang jahat, akal condong yang baik. Semaka sebab itu Nabi kata, aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Bukan nak bina daripada awal. Faham tak? Bukan kita nak bina, bukan Nabi nak membina akhlak daripada awal. Yang ada dah tu Nabi nak bagi lengkap. Nabi nak sempurnakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW datang menyempurnakan akhlak itu melalui ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maknanya hak kita ni dah ada lah dalam diri kita ni sebab ada akal. Jadi kalau semata-mata akal nak bagi sempurna tak mungkin. Melainkan kena diutuskan seorang Rasul, diturunkan Alkitab, barulah kita akan sempurna melalui ilmu yang Allah wa'mai melalui Rasul dan juga Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Nabi kata, liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Contoh. Nabi SAW ialah orang yang tak pernah mensia-siakan pengharapan orang. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh.
Satu orang mai kepada Rasulullah. Rasulullah ni, saya buat pakai hayat sikit Rasulullah ni. Minta Nabi celup sikit. Contohnya, seorang ni nak mengambil keberkatan tangan Rasulullah. Nabi minta Nabi celup sikit. Salah Sayyidina Muhammad, sedangkan dia suruh Nabi celup tu musim sejuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Musim sejuk ni macam ayat air. Tapi Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak menghampakan orang tu. Nabi celup. Padahal sejuk, Nabi celup. Dan Nabi tak pernah kata, hang tak tahu ke? Sejuk ni, celup ni. Tak pernah. Celup juga Rasulullah. Tu Rasulullah. Maknanya kalau ikut akal kita, kalau ikut akal lah, jawapan macam tadi, tak celup, sejuk ni. Tu akal. Soalan senama. Tapi ilmu, Nabi kita ajak, jangan hampakan harapan orang. Okey. Nabi kita ajak untuk hormati orang. Sama ada orang tu ada akal ataupun tak ada akal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikut akal kita, hak ada akal lah. Hak ada akal saja kita hormati. Hak tak ada akal nak kira apa, gila. Ni akal kita. Kalau kita buat apa pun, orang pun gila. Ni dia bukan dendam. Jumpa kita nak tumbuk kita, jumpa kita dia nak labuh kita sebab kita labuh dia. Tak, orang gila. Tak ada akal. Tak ada akal tu dia boleh telanjang. Ada seorang sahabat saya tu, Allahumma salli ala sayyidina, waktu mengaji Mata Mahmud, cerdik. Dan saya pun jadikan dia role model saya. Dia abang sikit. Mengaji menghafal, ambil masa, nak tidur tu, bukan tidur lah, tak tidur lagi. Menghafal lagi, menghafal pula style kalau menghafal tulis. Biar kita hafal tulis. Saya pun menghafal tulis sebab saya tiru dah. Salah sini. Muhammad rupa-rupanya bila kita menghafal, kita tulis, itu lebih menguatkan hafalan kita. Kalau kita hafal saja kita tak tulis, sehari masuk di Dewan Periksa kita lupa. Memang dia cerdik. Lepas tu pekat keluar Mata Mahmud, saya keluar pergi Mesir, dia keluar pergi universiti tempatan. Salah Sayyidina Muhammad. Lama saya dengar tuan-tuan, dia gila. Saya kata, pasal apa gila ni? Cerdik mengaji gila. Lepas cerita, dia nak nikah, ayah tak bagi, mak tak bagi. Dengan Ubak Mei tu. Lepas nak nikah, bagi ya. Gila. Akhir sekali, subhanallah, gila. Di kampung lepas cerita tu, tak pakai apa. Telanjang bulat. Salah Sayyidina Muhammad. Bila dia lalu, orang perempuan, budak perempuan lari habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa tu, saya mengajak di Darul Ulum. Salah Sayyidina, di Muassasah Darul Ulum. Bulan puasa tu pelajar-pelajar semua cuti tahun tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tinggallah kami dalam muassasah tu. Ada beberapa rumah yang tak balik. Nak balik mana rumah kita, rumah tu dah. Tiba-tiba satu orang main rumah saya, dia kata, ni nak beritahu ustaz ni. Hang tahu, kawan ustaz tahu tak? Kawan ustaz tu, hang ustaz kata gila tu, duduk di Inabah. Inabah, Tok Guru turun Inabah. Lepas tu, ni cerita dia ni, dia terlepas keluar daripada Inabah. Dia pergi mana? Dia cari entah. Allah, sirak darah orang tak cukup mencari kita. Saya pun duduk ketang tu, Salah Sayyidina Muhammad istartkan. Dia dah bak orang tu, ustaz ada mengajak tu kawan dia, dia terjajah ke orang tu, ketang lah kita ni, Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu, lepas buka puasa, saya nak pergi sembahyang di masjid. Tengok siapa dia, rambut sangat ni, Salah Sayyidina Muhammad sangat ni. Tengok Allah, kawan aku, tak mau sebut nama.
Saya pun buat macam tak nampak. Tapi jalan depan dia, jalan-jalan Pak Long, tak kena aku. Sirap darah. Lari kelang kabut masjid, tak tegur lah, pergi bayang. Masa balik daripada masjid, Musallah Sayyidina Muhammad, saya balik ikut lain. Masuk rumah, saya ketuk kat dapur. Ustazah buka pintu, saya kata, buka cepat. Kawan kita Musallah Sayyidina Muhammad. Gila. Dia main cari apa? Tambah keluar lah rumah malam ni. Tapi duk tengok nak main tarawih. Tak apa. Lepas duk ingat kata Musallah Sayyidina Muhammad lagi depi tu. Saya pun start motor pergi main tarawih. Sampai di masjid, tengok saya macam senyum elok. Tak jadi. Naik motor berderah pergi Sungai Nerayan. Tuan-tuan, Musallah Sayyidina Muhammad. Jadi orang gila tuan-tuan. Musallah Sayyidina ni kita ni. Tu bila otak kita sampai kita ni, kita tak sampai buat macam Nabi buat. Rasulullah atau masa mai satu orang perempuan fi aqliha syai'un, cewek juga putih waya. Perempuan ni dia mai Musallah Sayyidina Muhammad, dia kata, Rasulullah, sagi petang jumpa saya di simpang tu, boleh tak Rasulullah? Dia kata pada Rasulullah, petang ni jumpa saya di simpang tu, boleh tak Rasulullah? Nabi kata boleh. Petang Musallah Sayyidina Muhammad seperti yang dijanji Nabi, Nabi boleh berjanji dengan orang gila. Tu akal kita tak boleh sampai. Kita gila takut lari. Musallah Sayyidina Muhammad, Nabi boleh berjanji dengan orang gila. Pasal apa? Gila-gila pun siapa? Gila-gila pun umat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dunia je macam tu, di akhirat esok ahli syurga. Tu kata Rasulullah. Jadi akhirnya subhanallah, Musallah Sayyidina Muhammad, ada satu orang ulama dulu ni, Ustaz Ghazali Hasbullah, di Darul Atiq, ayah Ustaz Ahmad Nizam, Musallah Sayyidina Muhammad. Waktu itu dalam lingkungan umur saya dalam awal 30-an. Ustaz Ghazali Hasbullah ni dia role model kami waktu tu. Tegas dalam masalah hukum. Ceramah ada syok dengar. Kami pun pilih. Saya bawa anak-anak murid saya satu bah. Bukan 2 biji bah, satu bah laki-laki, 1 bah perempuan. Pi ke Darul Atiq. Di Selangor. Sampai di Darul Atiq tu, Musallah Sayyidina Muhammad, kampung tu ma'ruf kata kampung tu perkampungan Islam. Musallah Sayyidina Muhammad perkampungan Sufi. Sampai saya masuk kampung, tengok pakai selop pendek. Kampung Islam selop pendek ni. Tapi kita tak apalah. Tak apa kot. Ada apa-apa kot. Rupanya pakai selop pendek tu semua gila. Musallah Sayyidina Muhammad. Makna Ustaz Ghazali Hasbullah bela orang gila. Allahu Akbar. Tinggi akhlak dia. Dah orang gila hampa tak maaf, mai aku bela orang gila. Dia bela orang gila. Orang gila ni, orang gila tak apalah pakai selop pendek, tak ada hukum. Kita tak boleh. Kalau pakai selop pendek kena kata gila apa. Kalau dia tak boleh, kalau kita tak boleh, dia boleh. Lepas tu subhanallah, lepas beratung, walaupun lepas gila tapi lepas tertib, disiplin. Salah Sayyidina Muhammad. Nak pergi mandi, tak tangan atas bau macam kita beratuk hari-hari, perbiasa hari Ahad. Beratuk, Salah Sayyidina Muhammad. Beratuk, kita tak sistem macam baik tengah tu. Sistem. Walaupun gila, Salah Sayyidina Muhammad, ajak ikut. Tengah-tengah duduk jalan nak pergi mandi tu, hak lepas kata, hang gila. Hak di belakang kata, hang gila. Pakai dua kata, hang gila, hang gila. Jadi, Salah Sayyidina Muhammad, nampak ada akhlak. Saya ingat tak ada lagi dalam Malaysia ni bela orang gila. Dan lepas subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad hidup dalam kampung tu harmoni. Kalau dengar sekali sembang macam orang betul, padahal gila. Macam orang waras, kalau sembang macam dia ramah tu, macam dia betul. Sebenarnya gila. Dan Nabi kita SAW mengajak kita. Dia kadang-kadang ni Musallah Sayyidina Muhammad ada perkara kita, tingginya akhlak Nabi. Aku tak boleh buat tu, aku tak boleh gapai tu. Contoh lain.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW sibuk. Nabi sibuk. Tapi Nabi dia boleh cakna orang dalam keadaan dia sibuk. Contoh soalan Sayyidina Muhammad. Saya catat dalam Minggu lepas. Nabi turun mimbar. Lepas khutbah nak jadi imam. Nabi nak pergi jadi imam tu, seorang sahabat tahan Nabi. Ya Rasulullah, saya ada masalah sikit Rasulullah. Nabi berhenti. Nabi kata, masalah apa? Saya Rasulullah, dia kata masalah dia. Satu. Lama juga. Orang lain dah diri tunggu Nabi jadi imam. Orang dah qamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila selesai dia cerita masalah dia, Nabi pun kata begini. Nabi pun settle masalah dia. Satu. Sampai dia yang muka masam jadi muka maneh. Selesai Nabi selesai masalah dia. Terima kasih Rasulullah. Baik, Nabi jadi imam. Macam saya kata lah, kalau tu imam kita lah waktu tu lah, agak-agak macam kita on. Nabi jadi imam, orang sekat nanti nasat, mayang dulu tengok Rasulullah. Ni kita sibuk ni masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba satu orang kata, kita nak pi adalah kalau kita tu, abang ambil gambar sikit boleh tak? Orang kalau ni nampak lah. Jadi kita tu masalah Sayyidina Muhammad, kita tak boleh jadi macam Nabi buat. Hari ni masalah Sayyidina Muhammad, kita kena belajar jadi. Oh, Nabi macam tu. Nabi tak pernah mensia-siakan harapan orang. Salah Sayyidina sampai satu masa ada satu orang, dia ni ketua munafiqin, dia panggil Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketua munafiqin. Munafiqin ni siapa? Munafiqin ni orang kafir. Munafiqin ni tapi menzahirkan Islam. Semayang belakang Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi dalam hati tak Islam, dalam hati kafir. Tunjuk je Islam, tu munafiqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila hari nak mati Abdullah bin Ubay ni, dia kata pada anak dia Abdullah. Anak dia pun nama Abdullah tak? Anak dia pun nama Abdullah juga. Abdullah, hang pergi jumpa Rasulullah, tolong minta dekat Nabi baju Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Baju Nabi itu bukan hak luar ni, dia kata hak dalam, singlet pagoda tu. Hak dalam tu aku nak pakai, kata dia. Jadi konon-kononnya nak ambil berkat Rasulullah, nak tunjuk dia Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Dia pun si anak ni pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, ayah saya dah nak meninggal. Dia nak minta baju Nabi. Nabi SAW ketika Abdullah kata nak minta baju dia, Nabi langsung nak buang baju ni. Kata masalah Sayyidina Muhammad, tak Rasulullah, bukan dia minta baju luar ni, baju hak dalam tu. Oh, Nabi pun nak bagi. Sayyidina Umar ada ketika tu, Rasulullah takkan nak bagi kepada Abdullah bin Ubay, dia ketua munafiqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, kata Rasulullah, Umar, kalau bahasa kita ni, tenang. Nabi panggil dia. Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, adakah dengan dia pakai bajuku yang menyentuh kulitku itu, yang menyentuh kulitku ini, adakah akan menyelamatkan dia daripada neraka? Baru Sayyidina Umar sedang faham tak? Maknanya pasal apa? Sebab Nabi nak jaga anak ni. Faham? Nabi bukan nak jaga dia, tapi nak jaga si anak ni, sebab dia ada sense dengan ayah dia. Faham tak? Sampai begitu Nabi kita menghargai orang. Ketika Nabi kita hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, dah duduk dari Madinah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba Nabi dengar anak Abu Lahab nak berhijrah mai ke Madinah. Abu Lahab ni sampai turun surah Tabat Yada Abi Lahab, habis dah Abu Lahab ni. Mana ada seseorang yang dalam masyarakat Quraisy yang dicelakakan oleh Allah melainkan Abu Lahab ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tiba-tiba Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi dengar kata, anak Abu Lahab nak mai hijrah ke Madinah. Anak Abu Lahab ni perempuan. Bila anak Abu Lahab nak mai hijrah ke Madinah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, Nabi himpun semua orang sahabat. Nabi himpun semua orang para sahabat. Nabi kata, aku dengar khabar kata anak Abu Lahab nak datang berhijrah ke Madinah. Berarti sepupu Nabi juga, tapi dah masuk Islam. Dia tak ikut ayah dia, dia ikut Rasulullah. Nabi kata, Rasulullah Sayyidina Muhammad, sesampai dia sagi, nanti jangan sebut tentang keburukan ayah dia. Faham tak? Jangan sebut tentang celaka ayah dia, buruk ayah dia, jahat ayah dia. Jangan cakap, jaga hati dia. Nampak tak Rasulullah? Mata ratu Rasulullah. Jadi kalaulah Nabi fahish, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka tidak adalah rahmat untuk umat ni. Maka sebab itu, dengan sebab Nabi cakap yang baik-baik, cakap yang elok-elok, nasihat yang baik-baik, nasihat yang elok-elok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka subhanallah, kehidupan Nabi jadi contoh. Kalau 23 tahun itu bukan hukum, semua akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau 23 tahun itu bukan hukum, semuanya ialah akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi terima tetamu macam mana? Nabi berkawan macam mana? Nabi dengan musuh macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan para sahabat macam mana? Dengan situasi-situasi lain macam mana? Contoh, Nabi kalau Nabi kita berjalan, soal Sayyidina Muhammad, Nabi lalu mana-mana lorong wangi. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan orang yang lalu lorong tu semua akan menghidu wangi Rasulullah. Nabi lalu tadi tahun ini tak hilang. Nabi lalu tapi wangi itu tak hilang. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang sahabiah, Ummu Aiman. Ummu Aiman ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ialah hamba Abdullah. Waktu ayah Nabi ada hari itu, dia hamba Abdullah. Bila ayah Nabi meninggal, jadi hamba tu diwariskan kepada Rasulullah. Jadi hamba ni dia seperti harta benda, soal Sayyidina Muhammad yang diwariskan. Nabi tidur. Nabi tidur, soal Sayyidina Muhammad. Jadi kita pergi Mekah, kita boleh bayar. Mana ada hotel Mekah tak ada aircon? Soal Sayyidina Muhammad, hotel Mekah semua aircon. Madinah semua aircon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi nak tidur, Ummu Aiman yang kipas. Dah tak ada aircon, kipas. Dia kipas Rasulullah. Sampai Nabi kita lena. Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa Ummu Aiman kipas Nabi. Nabi kita lena dengan sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kipas Nabi. Nabi jaga-jaga, dia pula lena. Terlentuk lena. Salah Sayyidina Muhammad. Nabi ambil kipas pula. Nabi kipas dia pula. Agak-agak kita macam tu boleh buat. Hang apa? Hang makan gaji dengan aku. Hang lah khidmat kat aku. Salah. Nabi kipas dia pula. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia panggil mutafahish. Nabi SAW bukan fahish cakap. Nabi bukan cakap tak elok. Mutafahish, Nabi bukan tingkah laku yang tak elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu Rasulullah. Dia kita bicara, bila kita bercerita tentang Nabi ni, dia kata timbul, oh macam tu Nabi. Apa tujuan kita dengar cerita-cerita Nabi ni? Sebab nak ikut Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang kita mengaji 40 hari ni, kita dengar lagi cerita tentang Nabi. Balik aku nak buat macam Nabi. Aku dengar tadi, aku nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik pada medan perang. Balik pada medan perang, sallallahu alaihi Muhammad.
balik pada perang ni, balik pada musafir, balik pada jauh. Masalah Sayyidina Muhammad kadang-kadang berkongsi unta, kawan ni naik sat turun, kawan hak tarik naik pula. Masalah Sayyidina Muhammad letih perjalanan. Kita ni waktu nak pergi Kelah tu syok, sonok pasan dengan qasidah apa semua anak ceria. Masalah Sayyidina Muhammad, bila dah jalan mula rasa letih, bila balik teringat nak sampai rumah. Nabi SAW tengok para sahabat semua letih. Nabi kata tak apa, nanti kita berhenti. Sampai sebuah tempat berhenti, ada pokok-pokok banyak. Masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata kita berhenti tahun ni. Abang kata berhenti. Hak tu seperti orang yang mengantuk disuruh bantai. Pasal kata Alhamdulillah, syok, seronok berhenti. Akhirnya pakat ambil tempat masing-masing, posisi masing-masing. Nabi sendiri pun pergi cari satu pokok, Nabi tidur di bawah pohon. Pohon tu, pohon tamar. Nabi sangkut pedang Nabi di pohon tamar tu. Nabi pun tidur. Tengah-tengah Nabi tidur, masalah Sayyidina Muhammad tiba-tiba Nabi sedap-sedap pedang dah ada di tengkuk Rasulullah. Nabi jaga-jaga, kawan tu dah kata, oh tu tak pedang lah. Salah. Siapa yang akan menyelamatkan engkau daripada pedang ni? Rupanya kawan tu ikut. Salah Sayyidina Muhammad, dia nak bunuh Rasulullah. Dia ikut daripada medan perang. Bila kalah tak apa, aku ikut hang, aku nak bunuh hang. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, bila dia tak pedang Nabi, dia ambil pedang tu pedang Nabi. Salah Sayyidina Muhammad, dia tak pedang tu di tengkuk Rasulullah. Salah Sayyidina Muhammad, dia kata siapa yang akan menyelamatkan hang daripada pedang ni? Apa Nabi kata? Allah. Kata-kata Allah tu terlepas pedang. Nabi ambil pedang tu balik, Nabi tak pula. Bila kata Allah tu dia rebah. Dia rebah salah Sayyidina Muhammad. Nabi tak balik pedang Nabi di tengkuk ada. Siapa pula yang akan menyelamatkan hang daripada pedang ni? La syai. Tak ada siapa boleh selamatkan aku. Nabi tarik balik. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi nak tu ya. Kawan tu ni dia kata, ish Muhammad ni patut dia boleh penggal aku lah, tapi dia tak. Langsung hati kawan tu rebah. Memang Muhammad orang baik. Hak main nak bunuh masuk Islam. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain, aku canteh bala dia ni. Kalau aku tak canteh, dia canteh aku balik. Tu kita. Tapi dah Nabi nak orang tu mengucap dia ada kalimah syahadah. Salah Sayyidina Muhammad. Tu ketinggian akhlak Nabi yang mulia. Itulah yang menyebabkan hati umat ni kata, ya Allah, teringinlah nak tengok Rasulullah, teringinlah nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak lama saya kata, saya ni teringin nak jumpa dengan Imam Mahdi alaihi salam. Pasal satu ya, Imam Mahdi ni akhlaknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa pun, walaupun rupa parahnya tak macam Nabi, tapi akhlaknya akhlak Nabi. Nak tengok, kita saya mengajar ni, saya pun tak tahu Nabi macam mana. Saya pun menceritakan yang saya baca, yang saya mengaji, yang Tok Guru bagi tahu. Salah Sayyidina Muhammad, praktikal akhlak tu macam mana? Praktikal akhlak tu ialah pada kita melihat bayangan Nabi di akhir zaman. Siapa dia? Imam Mahdi alaihi salam. Jadi kita harap insya-Allah Allah bagi kita semua ni umur panjang, sempat dengan zaman Imam Mahdi alaihi salam insya-Allah. Dan kata para ahli ulama, saat nak berlaku zuhur Imam Mahdi ni, dia akan banyak berlaku malapetaka, bala-bala dan bencana-bencana alam. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hak tu dia punya alamat-alamat zuhur Imam Mahdi alaihi salam. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat Sayyidina Muhammad nak dibangkitkan Rasulullah, berlaku fenomena alam. Contoh salat Sayyidina Muhammad, biara majusi yang tak pernah padam 1000 tahun duk menyala sebab lepas menyembah api,
tiba-tiba pada hari dilahirkan Rasulullah terpadam. Tu dia panggil fenomena alam. Salah Sayyidina Muhammad. Begitu juga istana raja-raja dunia tiba-tiba jatuh, tiang patah. Salah Sayyidina Muhammad ni diambang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan kelahiran agung. Dan begitulah salah Sayyidina Muhammad. Jadi zuhur Imam Mahdi alaihi salam ni dengan dimulakan dengan gempa sana gempa sini, banjir sana banjir sini, tenggelam sana tenggelam sini, masalah yang akan berlaku semua ni masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah diambang kezuhuran dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izin kita untuk melihat pribadi yang mulia yang diwarisi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada perut ibu dah dengan akhlak lah. Imam Mahdi alaihi salam salah Sayyidina Muhammad, di samping macam kita, dia akhlak sudah wujud dalam diri dia, tapi akhlak yang terbentuk daripada sifat kasihnya kepada Rasulullah, menyebabkan dia tiru semua perangai-perangai Nabi. Dialah insan yang paling Nabi cinta sekali di akhir zaman. Dia yang Nabi isyaratkan, dia ialah namanya namaku, nama ayahnya nama ayahku. Jadi Nabi sebut dah kezuhuran dia sahabat Sayyidina Muhammad, mana Nabi harapkan dialah akan ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa Islam di akhir zaman. Sahabat Sayyidina Muhammad sebelum dunia ni kiamat diakhirkan dengan pemerintahan Nabi Allah Isa alaihissalam, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik daripada Allah, baik dari saya sendiri, saya simpulkan, fahish buruk pada perkataan, mutafahish buruk pada tingkah laku. Nabi itu ialah orang yang bukan buruk perkataannya dan bukan buruk tingkah lakunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa-siapa yang tak ada kitab lagi tu boleh ambil di belakang tu. Saya bayar duit.